اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Wahai Allah, dengarkanlah rintihan kami, rindu Nabi. Semua hamba-Mu sayangkannya, kami cinta kasih padanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kekasih-Mu sangat sempurna, sifat terpuji dalam dirinya. Walau tak pernah bersua muka, namun kami tetap cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kurniakanlah syafaatnya kepada kami. Semoga kita bersamanya kekal bahagia akhirat sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke Jom Kenal Surah sesi yang terakhir. Alhamdulillah.
sekejap ada gangguan. Ada dengar bunyi tu Macam gangguan. Sekejap Okey, baik. Jom, waalaikumsalam pada yang memberi salam. Alhamdulillah, kita ada Puan Mazliza, kita ada Puan Nursiah, Puan Safiah, Puan Rosniah, Hajah Rosniah, Puan Nolia, Puan Nani, Puan Husnah, um, siapa lagi? Puan Samsiah, Puan Ziliah, Puan Rostina. Ini adalah sesi yang terakhir untuk Jom Kena Surah, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Jom ajak sahabat-sahabat kita. Hari ni kita bagi sampai 100 boleh? Hari ni kita bagi sampai 100 boleh tak tuan-tuan dan puan? Bantu saya. Ajak sahabat, "Jom, jom masuk." Kita bagi sampai 100. Jom Kena Surah tak pernah lagi sampai 100 view. Jadi jom kita ajak sahabat hari ni dengan kemuliaan hari Jumaat. Kemuliaan hari Jumaat pada hari ini insya-Allah kita sama-sama mengambil keberkatan yang ada pada hari ini insya-Allah. Okey, dan ini adalah sesi yang terakhir. Minggu depan kita dah ada mau ngaji balik dah. Okey, minggu depan kita dah ada mau ngaji, so maksudnya habislah. Habis dah sesi untuk Jom Kenal Surah. Boleh? Kira tuan-tuan dan puan yang siapa-siapa yang dah lama tak nampak Ustaz Hadi, minggu depan Ustaz Hadi akan come back. Okey, insya-Allah. Baik. Jom sahabat, ajak sahabat-sahabat lagi, okey. Dalam grup Quran Circle ke apa, "Jom, jom masuk, cepat, cepat." Macam tu. Ah, okey. Sekejap saya padam apa yang tak perlu ni, dia menjadi gangguan. Okey, baik. Dia macam blur pula. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, kiranya perjalanan kita kan, kalau kita tengok kan, jom kita tengok. Daripada refleksi 101, kita belajar tentang apa itu refleksi kan. Lepas tu kita pergi kepada surah Al-A'la. Lepas tu kita pergi kepada surah Asy-Syams. Lepas tu kita pergi kepada surah Al-Lail. Okey. Lepas tu kita pergi kepada surah At-Tin. Semalam je kita baru habis surah Al-Alaq. Lepas tu hari ni last session untuk hari ni adalah surah Al-Bayyinah. Maka berakhirlah sudah perjalanan 7 hari. 7 hari tanpa sedar. Siapa dekat sini tak skip pun sehari yang ada dekat Jom Kenal Surah ni? Komen, "Saya." Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Okey, jom kita ajak sahabat lagi, masuk lagi, ramai lagi, ramai lagi. Okey, siapa yang tak pernah skip lagi? Komen "Saya." Ataupun tengok kadang-kadang, tulis kadang-kadang. Okey. Jadi inilah perjalanannya, insya-Allah kita akan habiskan pada hari ini. Okey, baik tuan-tuan dan puan, saya tak nak buang masa, berikan nota dalam grup, nota refleksi yang tuan-tuan dan puan ada. Okey. Kenapa dia sekejap tuan-tuan dan puan. Live tersangkut-sangkut ya? Komen, saya memerlukan komen kepada tuan-tuan dan puan. Live saya tersangkut-sangkut ke tadi? Okey. Kalau tersangkut-sangkut, tulis "sangkut". Okey. Ada yang kata saya skip-skip, ada yang ramai yang kata saya, alhamdulillah. Ah, okey, tadi tak ada suara. Okey, baik. Okey, baik, tuan-tuan dan puan, hari ni kita akan pergi kepada surah Al-Bayyinah insya-Allah. Dia tak adalah panjang sangat sebab kita nak pergi kepada Jom Kenal sahaja. Tuan-tuan dan puan sudah bersedia? Komen sedia. Kita dah ada 42, kita ada tinggal 68 je lagi. Maaf, 58 lagi. Jom ajak sahabat-sahabat kita join. Hari ni kita pecah rekod 100. Okey? Tak dapat 100 pun tak apalah, 88 pun jadilah. Ha, kan cangkul pun cangkul lah. Okey, baik. Jom tuan-tuan dan puan, kita mulakan hari ini dengan surah Al-Bayyinah. Okey? Untuk lebih memberkati kita punya program pada pagi ini, insya-Allah sama-sama kita mulakan dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, amin 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 ya rabbal alamin, insya-Allah. Jom kita baca doa sikit insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang telah lalu dan yang akan datang. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Ampunkanlah segala dosa kami yang kami ketahui maupun tidak ketahui, ya Allah. Ya Allah, Kau bersihkanlah hati kami ini daripada segala keburukan. Bersihkanlah hati kami ini daripada segala kejahilan. Bersihkanlah hati kami ini daripada segala dosa-dosa kami yang lalu, ya Allah. Ya Allah, Kau berikanlah keampunan kepada kami, Ya Allah. Anda kami leka, anda kami jauh daripada-Mu, Ya Allah. Kau berikanlah keampunan kepada kami, anda kami lalai dan tidak memahami setiap ayat yang telah Engkau sampaikan kepada kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Andai kami tidak menghargai kasih sayang dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, Ya Allah. Kami penuh dengan dosa, ya Allah, maka Engkau ampunkanlah setiap satu dosa itu, ya Allah. Kau jadikanlah kami antara golongan kanan yang diridai oleh-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kami golongan yang memasuki syurga-Mu, ya Allah. Kau jauhkanlah kami daripada azab kubur dan azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan berkat-Mu, ya Allah, dengan keredaan-Mu, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, Kau berikanlah kami kefahaman, ya Allah, atas setiap ilmu-ilmu yang kami pelajari. Kau berikanlah kami kekuatan, ya Allah, untuk beramal di atas setiap ilmu-ilmu yang telah kami pelajari. Dan Kau berikanlah kami kekuatan juga, ya Allah, untuk kami sebarkan, untuk kami berikan manfaat kepada ramai lagi insan, ya Allah, agar semua mencapai keredaan-Mu, ya Allah. Kau pemudahkanlah jalan kami ini, ya Allah. Kau jadikanlah setiap perkara yang kami lakukan ini diberkati oleh-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana, ya Allah. Kau kurniakanlah rahmat dan keredaan-Mu ke atas diri kami dan keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ini berkasih sayang, ya Allah, sehingga ke syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, moga dengan keberkatan hari Jumaat ini, doa kita ini diterima dan dimakbulkan. Bila? Tak tahu, hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita semua. InsyaAllah, jom kita bermula pengenalan untuk surah Al-Bayyinah. Jom, okey? Kalau kita tengok dalam terjemahan, kita tengok atas ni dulu. Okey. Allah. Okey. Okey, cuy. Kalau kita tengok dalam terjemahan, Al-Bayyinah ini bermaksud bukti yang jelas. Apa itu bukti yang jelas? Jomlah kita pergi tengok. Jom kita pergi tengok satu per satu, insya-Allah. Okey, baik. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu info surah. Info surah. Info surah. Benda yang biasalah kita lihat kepada setiap jom kenal surah kan, supaya kita nak tahu status dia, ayat dia, kalimahnya, jumlah hurufnya, okey. Jadi status surah ini adalah surah Madaniyah. Madaniyah maksudnya apa? Surah yang turun selepas peristiwa hijrah, okey. Jumlah ayat 8, jumlah kalimah 94, jumlah huruf adalah 396, okey. Dapat? Ini adalah satu-satunya surah, satu-satunya. Ya, betul. Satu-satunya surah dalam Jom Kenal Surah yang yang berstatus Madaniyah. Yang berstatus Madaniyah. Kenapa? Nanti kita tengok. Okey? Jadi susunan di dalam mushaf. Ini adalah susunan di dalam mushaf. Kita dah tambah baik, okey? Jadi kita nak tengok susunan di dalam mushaf. Jadi sebelum surah Al-Bayyinah ini adalah surah Al-Qad. Ah, dia menceritakan
Okey, menceritakan tentang apa? Tadi saya pergi Coca-Cola pula, Al-Qada salah. Okey. Jom kita tengok. Dia menceritakan tentang apa? Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Yang kedua adalah menceritakan tentang Lailatul Qadar. Ah, jadi apa kaitan dia? Nanti kita tengok satu persatu dalam surah ni. Surah ni di-cover oleh Encik Elmi tapi bukan bulan ni lah, bulan depan. Ada lagi, jom kenal bulan depan ada lagi insya-Allah. Boleh? Dan surah yang sebelumnya adalah surah Al-Zalzalah. Maaf, Astaghfirullahalazim, surah selepas. Ini adalah surah selepas. Tuan-tuan puan padam? Padam ni? Padam? Kita padam jap. Okey, dah padam. Okey, dia adalah surah dia adalah surah selepas. Itu. Okey, dapat? Surah selepas dia adalah surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah ini adalah bererti tentang menceritakan tentang kegoncangan, tentang kiamat lah. Ah, okey, kita nak belajar tentang kiamat, belajarlah tentang surah Al-Zalzalah. Okey, jadi surah Al-Bayyinah ni surah yang ke berapa? Surah yang ke-98. Kalau dia surah yang ke-98, maksud kata apa? Surah Al-Qad ini adalah yang ke-97 dan Al-Zalzalah ini adalah yang ke-99. Dapat? Muka suratnya adalah muka surat 598 dan juzuk 30. Yes, dalam jongkenan surah ni, kita tak keluar pun daripada juzuk 30. Okey, jom kita tengok pada turutan wahyu ataupun turutan penurunan. Okey, ini dah cerita 7 hari ni mesti dah faham dah. Turutannya adalah surah yang ke-100. Nak habis tak? Nak habis lah sebab total semua adalah 114. Jadi, tinggal 14 surah je selepas tu. Tinggal 14 surah sahaja selepas itu. Dia turun selepas surah Al-Talaq. Okey, surah Al-Talaq. Dengar nama surah Al-Talaq ni pun dah tahu dah tentang apa. Okey, dan diturunkan sebelum surah Al-Hajj. Okey, dapat? Simple je ni tuan-tuan puan. Kita baca dapat, okey selesai. Jadi susunan dia macam ni. Al-Talaq, lepas tu Al-Bayyinah, lepas tu Al-Hajj. Okey, selesai. Selesailah tentang info surah. Simple tak? Simple. Okey, tanda raih kat sini. Selesai. Okey. Jom kita tengok kepada fasa penurunan. Fasa penurunan. Jadi fasa penurunan surah Al-Bayyinah ni, tadi pun kita tengok dah. Fasa dia adalah fasa yang terakhir. Dia adalah surah yang ke-100. Jadi kita tahu dia adalah fasa yang ke-6, iaitu fasa terakhir. Fasa pada tahun 6 hingga 10 Hijrah. Sebelum ni asyik tengok fasa-fasa tu adalah tahun kenabian je kan. Ini tahun Hijrah. Sebab apa? Selepas peristiwa Hijrah. Okey? Dapat? Alhamdulillah kita dah 50 orang. 50 orang lagi untuk capai 100. Okey? 50 orang lagi untuk capai 100 insya-Allah. Okey, 5 tahun dia adalah pada tahun 5 tahun terakhir Rasulullah SAW dan kita tahu ketika berlakunya tahun ataupun fasa yang ke-6 ini berlakunya pembukaan Kota Mekah pada 8 Hijrah. Okey. Waalaikumsalam. Ada hal mau diselesaikan dulu Puan Nokia, insya-Allah. Moga dimudahkan, dipermudahkan. Okey. Dan fasa ni kita tahu jugalah tentang khutbah terakhir baginda ah, di Bukit Arafah. Dan akhirnya dunia kehilangan cahaya mentari yang indah, iaitu baginda wafat.
pada tahun yang ke-10 Hijrah. Okey, lepas tu, bermulalah, kepimpinan Sayyidina Abu Bakar. Okey, jom kita tengok. Jadi kita fahamlah fasa ni adalah fasa-fasa yang terakhir. Fasa-fasa mana yang Islam telah kuat dengan, umat Islam yang ada ketika itu sudah kuat. Ah, jadi nak menceritakan, okey, kita tengok kepada surah yang sebelumnya iaitu surah Al-Talaq dan surah Al-Insan. Ini adalah mengikut turutan wahyu. Ini mengikut turutan apa? Turutan wahyu. Ah, turutan penurutan. Okey, dapat? So, menceritakan tentang surah Al-Talaq. Menceritakan tentang, kalau kita tengok apa ni, terjemahan adalah bermaksud penceraian. Nama pun talak, penceraian. Okey, dia adalah sambungan daripada surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang cerai. Bukan surah Al-Baqarah itu sendiri, ada ayat-ayat di dalam surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang cerai. Okey, jadi dalam surah ini menceritakan sama ada nak elak cerai ke, okey, ataupun putus cerai ke, atas keadaan yang Allah redha. Dia mesti dalam keadaan yang Allah redha. Ha, dan dalam surah ni juga menceritakan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat susah senang dalam rumah tangga. Dalam surah At-Talaq ni menceritakan susah senang ataupun setiap manusia itu akan, berkahwin dan mendirikan rumah tangga. Tetapi kuatnya rumah tangga itu adalah apabila setiap, bukan setiap insan, pasangan itu iaitu suami dan isteri itu taat kepada Allah. Okey. Dan hari tu ke, saya tak ingatlah bila, saya pernah ikuti satu podcast bersama seorang ustaz. Dia mengatakan, ustaz ni daripada Indonesia. Dia mengatakan hubungan kita di dalam rumah tangga itu seumpama segitiga. Hubungan kita dalam rumah tangga itu seumpama segitiga. Okey. Segitiga itu apa? Iaitu suami. Bukannya ada pihak ketiga, bukan. Isteri dan Allah. Apabila semakin dekat apabila semakin dekat perhubungan seorang suami dengan Allah dan semakin dekat perhubungan seorang isteri dengan Allah, maka kuatlah perhubungan suami dan isteri. Sebab apa? Sebab ketaatan kita kepada Allah membuatkan kita taat kepada pasangan kita. Ketaatan kita kepada Allah membuatkan kita taat kepada pasangan kita. Apa-apa pun kita fikir yang Allah redha. Apa-apa pun kita fikir adalah apa yang Allah kasih. Kita nak buat apa dengan, isteri kita atas apa yang telah Allah tekankan ataupun atas apa yang Allah telah, letakkan sebagai perintah. Seorang isteri perlu taat kepada suami dia bagaimana? Atas apa yang telah Allah perintahkan. Begitu. Jadi itulah dia menceritakan tentang ke ketaatan kepada Allah itu menguatkan satu-satu perhubungan di dalam rumah tangga. Jelas? Okey. Jadi nak kuatkan perhubungan rumah tangga ni kena kuatkan apa? Kena kuatkanlah ketaatan kepada Allah. Bila lagi? Jadi bulan Ramadan yang hampir dekat ni, jadi inilah masanya untuk kita kuatkan, perhubungan kita dengan Allah. Okey. Jadi surah yang seterusnya, ini adalah surah yang ke-99, surah At-Talaq ni surah yang ke-99. Betul-betul sebelum surah Al-Bayyinah. Surah Al-Insan ini adalah surah yang ke-98. Kalau kita nampak nama surah ni pun, surah Al-Insan menceritakan tentang manusia. Kedudukan seorang manusia di atas muka bumi ini. Kedudukan seorang
manusia di atas muka bumi. Puan Mohini tak ada line dekat Ranau. Moga dipermudahkan insya-Allah. Okey. Jadi kedudukan seorang manusia ini, di atas muka bumi. Kita tahu kedudukan kita sebagai seorang manusia di atas muka bumi ini. Kita hanyalah hamba. Jadi janganlah sombong. Jangan sombong di atas muka bumi ini. Okey? Sebab atas apa yang kita ada ni, atas apa yang kita kita dapat segala nikmat ni adalah daripada Allah. Daripada Allah. Jadi, jangan pernah sombong. Bantulah fakir miskin. Bantulah golongan yang memerlukan. Okey? Ah, bantulah anak yatim. Bantulah walaupun hamba. Bantulah mereka semua. Panjang tu. Jadi saya tulis fakir miskin je. Okey? Sebab tujuan manusia di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah untuk apa? Untuk diuji. Nampak tak berkaitan dengan surah selepas tu? Berkait tak dengan surah selepas? Surah selepas dia adalah surah Al-Talaq. Berkait tak? Berkaitlah. Dalam rumah tangga itu selalu diuji. Ah, selalu diuji. Kita selalu diuji. Uh, saya teringat satu pesanan seorang ustaz ni. Saya lupa lagi siapa nama ustaz ni. Tapi dia mengatakan, manusia itu akan diuji apabila manusia itu akan diuji atas perkara yang disayang. Perkara yang disayang. Okey, kalau dia sayang kepada pasangan dia, maka dia akan diuji melalui pasangannya. Kalau dia sayang anaknya, dia akan mula diuji dengan anaknya. Kalau dia sayang terhadap harta bendanya, maka dia akan diuji dengan harta bendanya. Begitu. Jadi, manusia itu akan diuji atas benda yang dia sayang. Okey? Dapat? Alhamdulillah. Jadi, jom kita tengok kepada hikmah penurunan. Okey. Ulama berbeza pendapat tentang penurunan surah ini di Mekah ataupun Madinah. Ulama berbeza pendapat. Jadi sebenarnya surah ini dia ada dua pandangan lah. Okey, dia ada dua pandangan. Okey, Ibnu Al-Zubayr dan Atta bin Yasa memegang pandangan bahawa surah ini adalah madaniyah. Okey, dua ulama ini memegang pandangan yang surah ini adalah madaniyah. Dan Ibnu Abbas dan Qatadah memegang dua pandangan. Maksudnya, Mekah pun ya, Madaniyah pun ya. Tapi kita mengambil pendapat yang kuat, jadi kita letaklah status surah ini adalah Madaniyah. Okey? Jelas? Simple je ni. Okey. Jom kita lihat kepada nama surah. Nama umpan masih okey? Komen okey. Komen okey. Okey, jom kita lihat kepada nama surah. Daripada sudut bahasa, Al-Bayyinah bermaksud bukti yang jelas. Bukti yang jelas. Okey? So menceritakan tentang bukti yang jelas. Dapat? Ah, dan daripada sudut konteks, okey, Al-Bayyinah ini bermaksud risalah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran. Jadi bukti yang jelas itu apa dia? Al-Quran. Okey, dapat? Jom kita tengok pada tema surah. Jadi tema surah yang ada di dalam surah Al-Bayyinah ini adalah perintah kepada ahli kitab untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, dapat? Siapakah ahli kitab ni? Gambar ni dah jelas dah sebenarnya. Siapakah ahli kitab ni? Ahli kitab ini terdiri kepada dua, iaitu golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Dua golongan ni kita bincang dalam surah apa? Surah Al-Fatihah, kan? Dua golongan ni. Kenapa pen saya macam besar lagi? Okey, baik. Dua golongan ini adalah golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Kenapa? Kenapa mereka ni dipanggil ahli kitab? Sebab mereka ini dah terima apa? Dah terima risalah, iaitu kitab, dah terima pendidikan akidah daripada siapa? Daripada nabi dan para rasul yang terdahulu. Ha. Dan mereka ini adalah kaum yang hidup, okey, paling lama. Ada orang dah tulis dah jawapan. Ada orang dah tulis dah jawapan. Injil dan Taurat. Ya, betul. Dengan nabi dan para rasul. Mereka ni adalah golongan yang hidup yang paling lama dengan nabi dan para rasul. Barulah kita tengok dulu kepada pula. Kita nak tengok apakah kitab yang telah disampaikan kepada mereka. Okey? Golongan Yahudi ni adalah kitab, saya buat Y je nak pendek. Golongan Yahudi ni adalah kitab Taurat yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat tu dah sampai dah kepada Bani Israel. Dan kitab yang kedua adalah kitab kepada golongan Nasrani adalah kitab Injil yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Okey. Jadi kitab ni dah sampai dah kepada mereka, risalah pun dah sampai, utusan pun dah sampai. Mereka beriman tak? Mereka beriman kepada kitab tersebut. Okey? Mereka patuh terhadap apa yang telah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Okey? Dan mereka mengetahui akan adanya utusan yang terakhir. Mereka mengetahui akan adanya utusan yang terakhir. Mereka mengetahui yang Nabi Muhammad SAW akan tiba. Jadi apabila mereka mengetahui Nabi Muhammad akan tiba dan akan disampaikan utusan yang terbaru, iaitu Al-Quran. Okey? Tetapi apabila telah ditegakkan hujah kepada mereka, ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, okey, yang telah jelas lagi nyata yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, apa yang berlaku? Mereka ini berpecah kepada dua golongan. Apakah dua golongan tersebut? Golongan yang pertama dia terima. Golongan yang kedua tak terima. Itulah kita nampak sekarang ni. Adanya agama Yahudi dan adanya agama Kristian. Dan mereka pun mengubah-ngubah kitab ni. Mereka mengubah kitab ini. Kiranya kitab Taurat dan kitab Injil itu adalah risalah yang benar lah. Risalah yang benar. Okey? Risalah yang benar yang membawa erti beriman kepada Allah. Okey? Tetapi kitab-kitab ini diubah. Kitab-kitab ini diubah oleh manusia. Maka jadilah pelbagai versi. Kalau kita tengok daripada kitab Injil sendiri pun, mempunyai pelbagai versi. Adanya Old Testament, New Testament, yang dipanggil Bible. Okey? Ha. Kitab Taurat saya tak ada info ataupun saya tak pernah mengetahuilah bagaimanakah pengubahan itu diubah. Okey? Begitulah kisahnya. Maksud apa? Mereka ni ahli kitab yang beriman kepada Allah
Tetapi apabila turunnya baginda, diutuskan baginda Nabi Muhammad SAW dan telah disampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran, mereka ini tidak beriman dan menolak. Jadi tema ni adalah perintah kepada ahli kitab untuk beriman kepada Allah. Jom kita tengok kepada part yang seterusnya, iaitu awal dan akhir surah. Okey, mana-mana tadabbur pun kita akan melihat kepada awal dan akhir surah. Okey, awal surah ini menceritakan tentang perutusan risalah wahyu itu kepada para rasul. Jadi kita nampak dekat sini, Nabi Daud, Nabi Daud alaihissalam, kitab Zabur. Lepas tu kita ada Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat. Kita adanya Nabi Isa alaihissalam, kitab Injil. Dan kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Al-Quran. Jadi maksudnya setiap risalah wahyu ini mesti disampaikan oleh para rasul. Supaya apa? Supaya mudahlah disampaikan oleh manusia juga kepada manusia. Bukannya disampaikan oleh makhluk yang lain kepada manusia, tidak. Manusia juga kepada manusia. Dan akhir surah ini menceritakan kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak menerima risalah wahyu, macam untuk kita, umat Nabi Muhammad menerima kitab Al-Quran lah. Kalau kita tidak menerima, pengakhiran yang buruk. Maksudnya, nanti akan kenalah ataupun akan dijatuhkan azab kepada kita. Buat siapa yang kufur dan musyrik. Bukan je kepada ahli kitab yang menolak, tetapi kepada golongan yang musyrik. Golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jelas? Api neraka lah tempatnya. Okey. Jadi, selesai tema, selesai nama, selesai dah. Kita dah sedia maklum dah tentang surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Okey? Dapat? Jadi, jom kita tengok apa kaitnya dengan surah Al-Fatihah. Berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Bayyinah ini. Saya laju sangat ke tuan-tuan dan puan? Saya pergi satu-satu. Baru 46 minit. Okey? Kalau saya laju, cakap, "Jepang slow sikit." Ah, Jom. Boleh? Ambil nafas dulu. Hembus. Okey, Alhamdulillah. Surah Al-Bayyinah menceritakan tentang kedudukan Rasulullah SAW sebagai guru yang menyampaikan wahyu dan kebenaran. Okey. Jadi, apa kait dia dengan surah Al-Fatihah? Ia adalah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lepas tu ada sambungan lagi, iaitu jalan orang yang telah engkau kurniakan nikmat. Okey, kita nak tunjuk, kita nak dipandu ke atas jalan yang benar. Okey? Jadi, perlunya seseorang untuk panduan. Contoh, analogi Analogi, kita masuk ke dalam hutan, okey? Dan kita sesat. Masuk ke dalam hutan and then sesat. Tak jumpa jalan keluar, okey? Sesat, tak jumpa jalan keluar kan? Baru masuk hutan, belum sesat dengan dunia lagi kan? Astaghfirullahalazim. Okey? Masuk dalam hutan sesat, tapi kita jumpa satu tali, okey? Kita tahu, dia macam ni, kita tahu jalan keluar tak? Kita tahu jalan keluar tu dekat mana? Maksudnya, dia macam ni, kalau tuan-tuan umpan dah nampak selain daripada hutan tu, maksudnya itulah jalan keluar, faham tak? Macam mana seseorang yang sesat ini, dia tahu, jalan keluar itu, dia macam mana? Dia tahu jalan nak keluar, dia tahu hujung dia nanti macam mana. Tapi perjalanan nak ke hujung tu dia tak tahu macam mana. Okey? Jadi, perlulah ada panduan. Tiba-tiba sesat, kita jumpa panduan. Panduan macam mana? Panduan, contohnya, ada tanda ke ini jalan keluar, ada anak panah ataupun ada tali. Okey, ikut tali ni untuk keluar. Jadi kita pun ikut, sampailah, oh inilah jalan keluar, kita pun nampak jalan keluar. Okey? Itulah jalan yang benar.
Jadi, jalan yang benar ini, kita tahu tak dekat mana? Kita tahu tak, kita duduk atas dunia ni, jalan yang benar ni kita tahu tak kena menuju ke mana? Betul tak? Kita tahu, kena menuju ke syurga. Tidak lain tidak bukan kena menuju ke syurga. Jadi siapa yang nak pandu jalan menuju ke syurga tu? Memanglah Al-Quran. Okey? Kita tahulah nak menggunakan Al-Quran untuk pandu jalan maksudnya sebagai panduan untuk kita ke syurga tu. Tapi siapa yang nak pandu? Jadi, hadirlah iaitu hadirlah seorang insan yang mulia. Siapakah insan yang mulia itu? Baginda Rasulullah SAW. Jadi tugas baginda bukan untuk sampaikan je. Okey? Bukan untuk sampaikan sahaja. Contoh, saya banyak ni analogi tuan-tuan dan puan. Sebab nak fahamkan kepada tuan-tuan dan puan. Contoh, saya ada map ni. Okey? Tuan-tuan dan puan pergi satu tempat, okey, saya tinggalkan kepada tuan-tuan dan puan, saya bagi map ni je. Okey? Saya bagi je map ni. Ha, maksudnya tuan-tuan dan puan pandai-pandailah. Pandai-pandailah hidup. Macam tu. Ha, itu. Okey? Tapi berbeza kalau saya bagi map ni, saya ajar dan saya pandu tuan-tuan dan puan nak guna map ni macam mana. Betul tak? Berbeza tak? Jadi kita pun tak adalah terus sesat. Jadi itulah tugas baginda. Tugas baginda adalah untuk menyampaikan wahyu. Baginda adalah sebagai panduan kita. Baginda sebagai panduan kita. Kalau Al-Quran itu diturunkan sahaja kepada kita sebagai umat manusia ini, kan, kita tak akan faham pun. Kita tak akan dapat pun kefahaman itu. Tetapi tugas baginda adalah untuk menyampaikan wahyu itu. Sebab itu prosesnya tuan-tuan dan puan. Prosesnya selama 23 tahun. Sebab apa proses sampai 23 tahun penurunan wahyu ini? Sebabnya nak ambil setiap ayat-ayat yang diturunkan itu, okey, disampaikan kepada para sahabat, disampaikan kepada umat Islam untuk amalkan. Nampak tak? Jadi baginda bukan saja menyampaikan wahyu. Jadi setiap apa perbuatan, setiap apa kata-kata, itulah yang dikatakan hadis kan. Hadis ni datangnya daripada setiap perbuatan, setiap kata-kata, setiap pengakuan baginda dirakamkan di dalam hadis untuk kita lebih faham tentang Al-Quran, untuk kita lebih faham tentang keimanan, untuk kita lebih faham tentang hubungan kita dengan Allah, untuk kita lebih faham syariat Allah dan sebagainya. Okey? Jadi, hidup kita ni boleh berpegang salah satu je ke? Tidak boleh. Kenalah pegang hadis, kenalah pegang Al-Quran. Okey? Sebab dia ada satu bridge, dia ada satu jabatan, kan? Al-Quran, hadis. Ada satu jabatan yang menghubungkan antara satu sama lain untuk kita memahami, kita tambah baik kualiti ibadah kita kepada Allah SWT, untuk kita memahami ayat-ayat Allah. Okey? Jadi itulah yang kita melihat baginda ni pandu kita. Baginda SAW pandu kita. Sebab tu kalau kita tengok, kan, ada, ada hadis yang sahabat yang nampak. Okey? Sahabat yang nampak. Contoh saya ambil yang terdekat. Saya tak ingat hadis tu penuh, okey. Tetapi ada hadis yang menceritakan, sahabat nampak baginda selalu baca surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk sebelum tidur. Nampak tak? Itu adalah apa yang dilakukan, itu apa yang perbuatan baginda. Sahabat nampak, sahabat rakamkan dan jadikan dia di dalam hadis. Okey. Ada yang dilafazkan, baginda SAW bersabda sekian, 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 sekian. Okey? Ada yang diperakui oleh baginda. Jelas? Jadi itulah dia, yang kita minta pandu jalan yang lurus. Pandu jalan yang lurus ni nak beriman kepada apa? Nak pandu dengan apa? Pandulah kepada Al-Quran dan hadis. Iaitu jalan yang telah engkau anugerahkan nikmat. Antara orang yang telah dianugerahkan nikmat ni jalan siapa? Iaitu para
para nabi. Antara nabi yang kita mesti beriman adalah Nabi Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi kita perlulah ikut apa yang baginda jalan yang baginda lalu. Jalan yang baginda lalu. Okey. Masih okey ke tuan-tuan dan puan? Saya tengok komen tu senyap dah, takut saya. Tuan-tuan dan puan masih okey? Cakap, "Okey banget." Ha, okey banget si. Okey. Selesailah hubung kaitnya dengan surah Al-Fatihah. Takkan lari tuan-tuan dan puan. Takkan lari mana-mana surah ni daripada surah Al-Fatihah. Memang akan ada perkaitan. Okey, baik. Kita pergi yang seterusnya. Yang ni saya masukkan je sebab dia ringkas je. Kalau saya nak tunggu refleksi surah ni macam lama sangat kan. So saya masuk je dengan surah yang sebelum iaitu surah Al-Qad. Okey? Ya. Tak selesa pula. Okey. Jadi apa yang hubung kait antara dua surah ni? Apa hubung kaitnya antara dua surah ni? Sangat 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 mudah Sangat mudah. Surah Al-Bayyinah menceritakan kenapa Al-Quran diturunkan. Simple. Dan menceritakan tentang siapakah yang diutuskan untuk menyampaikan Al-Quran. Tidak lain tidak bukan adalah baginda. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi siapa yang sampaikan Al-Quran? Baginda. Okey? Dapat? Dan surah Al-Qad menceritakan bilakah Al-Quran tu diturunkan? Daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ha, jadi stepnya daripada Lauh Mahfuz, stepnya Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia. Ini step yang pertama. Lepas tu barulah diturunkan sebagai wahyu kepada baginda. Proses proses daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia ini berlaku dalam satu malam sahaja. Seluruh isi Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia hanya dalam satu malam saja, iaitu malam Lailatul Qadar. Sebab tu malam itu adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Sebab kisahnya adalah ketika mana penurunan Al-Quran itu berlaku pada malam tersebut. Okey, dapat? Dan proses yang kedua iaitu daripada langit dunia. Maaf, saya nak tambah sikit. Apabila sudah turunnya kitab Al-Quran ke langit dunia, okey, sebelum itu, ini kita dapat tengok dekat mana Masabih. Al-Mulk, okey, dalam surah Al-Mulk. Bintang-bintang itu menjadi lampu dan alat rejaman syaitan. Sebelum ini, langit dunia ini tidak dikawal. Okey, apabila turun je Al-Quran kepada langit dunia, maka bintang-bintang ini menjadi alat-alat renjaman kepada syaitan dan jin yang ingin ceroboh kepada langit dunia. Dan malaikat mula menjaga langit dunia ini daripada dicerobohi. Sebab apa? Sebab dekat situ ada yang berita-berita ghaib, berita-berita tentang kiamat dan sebagainya. Okey, kalaulah jin ni boleh dah sampai ke atas, maksudnya terbocorlah berita-berita tersebut. Jadi sejak Al-Quran diturunkan ke langit dunia itu dikawal sepenuhnya. Dan gugusan-gugusan bintang itu menjadi masabih, lampu dan menjadi alat rejaman kepada syaitan. Selepas malam Lailatul Qadar yang mana Al-Quran diturunkan. Okey? Jelas? Dan yang seterusnya barulah proses daripada langit dunia diturunkan oleh malaikat Jibril. Diturunkan oleh malaikat Jibril kepada baginda. Jadi proses ni berapa lama?
23 tahun. 23 tahun ni wahyu diturunkan. Lepas tu ada pula proses membukukan ataupun menjadikan mushaf dalam mushaf. Itu lain pula prosesnya. Jadi panjang proses Al-Quran ni untuk Al-Quran ni sampai macam ni mana? Macam ni Al-Quran ni untuk jadi senaskah tu terlalu panjang prosesnya tuan-tuan dan puan. Terlalu panjang prosesnya. Jadi kita bersyukur sebab kita hidup ni di saat yang Al-Quran tu boleh je kita grab kan. Boleh je kita dapatkan dekat kedai-kedai buku, dekat kedai agama kan. Jadi janganlah sia-siakan peluang yang indah ini. Jadi itulah dia hubung kait dengan surah Al-Qad. Mudah je, simple je. Faham surah Al-Bayyinah, surah Al-Qad, bila Quran diturunkan, surah Al-Bayyinah, kenapa Quran diturunkan. Dan siapa yang menyampaikan Al-Quran. Okey, tuan-tuan dan puan, selesailah surah Al-Bayyinah. Jom kita recap balik semua surah dalam. Jom kenal. Boleh? Boleh ke boleh? Alhamdulillah 52 orang. Tak capai 100, tapi alhamdulillah 52 orang. Okey. Okey, jom kita tengok satu persatu. Kita ambil tema yang pertama kita mula dengan surah Al-A'la, iaitu memberi peringatan kepada golongan yang hanyut dengan dunia. Itu temanya. Lepas tu kita pergi kepada surah Al-Syarq, iaitu bermaksud kelapangan jiwa dan kemudahan menerima kebaikan dan kebenaran yang digunakan oleh Allah SWT. Lepas tu kita cerita pula tentang surah Al-Lail, menceritakan tentang setiap usaha setiap manusia ini berbeza-beza. Maka balasan juga berbeza-beza. Siapa yang bangun 1/3 malam akan dikurniakan ganjaran yang lebih besar. Kan? Lepas tu kita cerita pula tentang surah At-Tin. Surah At-Tin menceritakan tentang perintah supaya beriman, mengikut wahyu Allah dan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah SWT. Dan akhir sekali semalam kan. Oh, Ustaz Adi ada pukul 10. Okey, 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 okey. Halaqah ngaji Okey, okey. Sila dulu. Nak habis dah pun. Okey. Lepas tu adalah surah Al-A'la. Tapi yang tak ada halaqah ngaji jangan keluar lagi. Okey. So dua nikmat yang besar, golongan yang dua nikmat yang besar tu apa? Yang pertama adalah kita diciptakan, okey, dan nikmat Islam. Diciptakan dan nikmat Islam. Dan golongan yang berilmu akan diangkat martabatnya. Dan akhir sekali kita concludekan dalam surah Al-Bayyinah, iaitu bukti yang jelas. Perjalanan ni tuan-tuan dan puan. Perjalanan membawaku. Gitu. Okey? Ni perjalanannya. Dalam 8 surah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 je? 6 je Encik Irfan? Macam mana tu? Jadi sebenarnya ada 8. 2 lagi akan disambung pada bulan Mac nanti insya-Allah. Nanti kami akan umumkan. Stay je dalam nota refleksi tu, stay je. Okey? Yang lain stay dulu, yang halaqah ngaji je keluar. Okey. Jadi baik tuan-tuan dan puan, selesailah sudah pengenalan tentang surah Al-Bayyinah. Moga-moga mendapat manfaat yang sebaiknya. Okey baik tuan-tuan dan puan. Saya nak sharekan satu benda. Saya minta tuan-tuan dan puan stay sekejap je. Dalam 5 minit ataupun 3 minit insya-Allah. Okey. Okey, jom kita tengok. Okey, ini perjalanan kita, alhamdulillah kita dah selesai. Okey, ada satu uh, perkara yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi inilah perjalanan jom kenal surah kita. Macam best tak? Syok tak refleksi ni? Best sebenarnya. Sangat-sangat best apabila kita dah memahami setiap surah yang kita yang ada dalam Al-Quran tu, dia macam, oh seronok sebenarnya. Saya suka, antara part yang saya suka apabila kita buat refleksi dan tadabbur ni adalah hubung kait. Selama ni saya fikir, oh surah ni je lah. Surah lain lah. Saya tak fikir pun hubung kait. Rupanya setiap surah tu ada hubung kait yang tertentu. Ada hubung kait dengan surah sebelumnya, ada hubung kait dengan
surah yang turutan wahyu yang sebelumnya, ah, hubung kait dengan surah sebelum dalam mushaf pun ya, dalam turutan wahyu pun ya. Nampak tak? Kan? So itulah dia perjalanan Jom Kenal Surah ni. InsyaAllah nanti bulan Mac kita akan sambung Jom Kenal Surah. Saya tak ada jadual dia. Okay, nanti kami akan umumkan. Kan? Ah, kita akan sambung lagi 2 Jom Kenal ni. Sebab apa? Sebab kita nak prepare untuk Ramadan. Nama pun dekat sini, Road to Ramadan, tuan-tuan puan, Road to Ramadan. Sebab kita nak prepare untuk bulan Ramadan. Nanti, okey, perjalanan ni tak habis lagi, belum habis lagi tuan-tuan puan, sebab kita tak tengok pun dalam kandungan surah. Kita tak pergi pun kandungan surah, iaitu kita akan buat refleksi surah. Kita akan pergi satu persatu. Apakah mesej yang besar dalam setiap ayat-ayat yang ada dalam surah ni? Kalau dalam surah Al-A'la ni, surah Al-A'la ni, surahnya panjang. Jadi kita akan ambil mesej-mesej yang terbesar dalam tu. Jadi kita akan melihat satu persatu. Bila tuan-tuan puan? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan nanti. Okey? Tapi kami akan lancarkan pada bulan depan. Okey? Tempat dia tak banyak tuan-tuan puan. Tempat dia tak banyak. So, kita akan sebab apa yang tu saya nak buat seka yang lebih komik lah, yang lebih komik. Maksudnya, join, ada notanya dan ada rakamannya, begitulah perjalanannya insya-Allah dalam bulan Ramadan nanti. Okey, baik. Cuma saya nak ajak tuan-tuan dan puan, okey, macam sebelum ni saya pernah ceritakan tentang Easy Ngaji Go. Okey, saya skip part ni, okey. Easy Ngaji Go tu adalah koleksi-koleksi video yang ada di dalam Easy Ngaji Go. Tapi apa yang penting tu, koleksi video ni penting juga tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan akan dapat banyak, sangat banyak. Seronok tuan-tuan puan. Seronok. Dalam ni ada Al-Mulknya, ada Al-Waqiah, ada Ar-Rahman. Kalau tuan-tuan puan dah terlepas Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk, join. Join. Sebab dalam tu ada video. Sebab kami tak ulang dah kelas tu. Sebab kita ada 114 surah kan. Mungkin ulang tapi bukan dalam masa yang terdekat lah. Okay. Jadi ambil Easy Ngaji Go ni, and then, tonton video tu satu persatu. Bukanlah kena habiskan cepat, segera dan sebagainya, tidak. Tengok satu persatu. Pelan-pelan orang kata, pelan-pelan kayuh. Okey? So yang akan datang pun kita akan keep on tambah, tambah, tambah. Itulah Easy Ngaji Go. Cuma saya nak tekankan, yang ada bonusnya adalah ini dia, iaitu kelas refleksi surah Al-Mulk dengan kelas refleksi 3 Kul. Yang akan datang ni adalah pada 23 Feb. Maaf, ni 24 kan? Betul? 24 kan? 23 Feb ni webinar Ustaz Adi. 24. Hari Jumaat malam, minggu depan, okey, kita ada refleksi 3 Kul. Okey, lepas tu kita ada 25 tu, Sabtu tu, refleksi Al-Mulk. Refleksi Al-Mulk ni dah part 3. Maksudnya kita dah tapi still lagi mukadimah sebenarnya. Kita tak masuk ayat lagi. Okey? Jadi dekat refleksi 3 Kul ni, ini first time tuan-tuan dan puan. Jadi jangan lepaskan peluang sebab kelas ni kita buat free. Kita buat free tapi kepada siapa yang ambil akses Easy Ngaji Go saja. Siapa yang ambil akses Easy Ngaji Go, kita buat circle ni, okey? Kita buat kelas free ni untuk tuan-tuan dan puan. Kalau tak. Kelas ni kiranya, lain lah pula. Nak kena ada yuran yang berbayar dan sebagainya kan? Untuk kita cover cost and et cetera, et cetera. Banyaklah, perkaranya. Tapi kelas ni free. Dia macam ni tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan daftar je Easy Ngaji Go, tuan-tuan dan puan akan dapat akses Easy Ngaji Go tu, kan. Lepas tu, tuan-tuan dan puan dapat pula kelas refleksi ni. Dan tawaran hari ini khas kepada 30 yang terawal. Tuan-tuan dan puan akan join satu sesi khas semak bacaan surah Al-Mulk bersama dengan Ustaz Lokman. Siapa yang tak kenal Ustaz Lokman ni? Yang selalu kita onkan dalam podcast. Kan Ustaz Lokman ni masya-Allah hebat. Kan? Kalau tuan-tuan dan puan dapat sesi khas semak bacaan dengan Ustaz Lokman ni, syok lah. Dia dekat-dekat sama level dengan Ustaz Adi. Gitu. Jadi bernilai RM49 tapi kami bagi percuma. Siapa yang tak awal? 30 yang terawal. Hanya perlu subscribe je selama 1 bulan ke, 3 bulan ke, 6 bulan ke, tak kisah. Kalau saya subscribe RM19 dapat juga ke Encik Irfan 30 yang tak awal ni? Dapat juga. Itu best tu. Jadi tuan-tuan dan puan hanya perlu subscribe, contact Encik Laha, team tolong letakkan link. Contact Encik Aslaha, kata, ah, kenapa 79? Oh, sini 49, situ 79. Okey, contact Encik Aslaha, dapatkan, akses ni. Bermula
bila-bila lah tuan-tuan dan puan. 30 yang terawal akan dapat sesi khas semak bacaan bersama dengan Ustaz Lokman. Satu sesi khas. Jadi ikutlah nak buat 10 ayat ke, kalau sempat habis dalam satu page tu lagi baguslah. Okey, satu sesi khas ni kita akan pecahkan kepada 3 kumpulan, iaitu 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10 orang tu kiranya best lah, nanti manfaat dia sangat-sangat seronok. Okey, tuan-tuan dan puan just subscribe sahaja, bermula RM19 sahaja. Okey, boleh tuan-tuan dan puan? InsyaAllah saya akan jumpa tuan-tuan dan puan pada minggu hadapan untuk refleksi 3Q dan refleksi surah Al-Mulk. Kita jumpa minggu depan. Boleh tuan-tuan dan puan? Saya yakin dan percaya ni nama-nama ni semua ni ada ni. Okey? InsyaAllah. Okey, itu sahaja tuan-tuan dan puan. Jangan lepaskan peluang untuk ambil ataupun subscribe Easy Ngaji Go. The best, okey, yang terbaik tuan-tuan dan puan, sejujurnya bagi saya yang terbaik adalah RM99 ni lah. Sebab apa? Dah tak payah fikir dah untuk 6 bulan. Saya tak payah fikir dah untuk 6 bulan. Tapi kalau tuan-tuan puan rasa macam, oh banyak lagi komitmen lain nak kena bayar, that's why kita buat dia RM19 saja. Seolah-olah RM19 dapat 2 kelas, dapat pula akses video. Best sangat tuan-tuan puan. Okey? Baik, itu sahaja untuk saya. Jadi, saya nak tuan-tuan puan komen sikit boleh tak? Best tak untuk jom kenal surah ni? Seronok tak untuk jom kenal surah ni? Seronok sikit-sikit ke seronok banyak? Okey. Kalau tuan-tuan dan puan okey, okey. Kalau tuan-tuan dan puan okey, kita insya-Allah kita akan susun, kalau okey sangat ni, okey, kita akan susun untuk jom kenal tu untuk yang akan datang. InsyaAllah. Boleh? Doakan kami tuan-tuan dan puan. Doakan kami semoga diberikan kelapangan, doakan kami semoga diberikan kekuatan, orang kata sempatlah tuan-tuan dan puan nak susun segala benda ni, nak buatkan nota kepada tuan-tuan dan puan, kan? Doakan dilancarkan. Okey? InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan, itu sahaja. Ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh tuliskan dekat ruangan komen. Okey? Kalau tak ada soalan, insya-Allah kita akan jumpa untuk jom kenal pada sesi Mas pula. Okey? Saya nak keluar dulu Encik Ifan. Saya pun nak keluar dah ni. Okey? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan atas sokongan tuan-tuan puan sejak bermulanya Easy Ngaji ni sehingga ke saat ini. Saya doakan tuan-tuan puan agar terus mendapat manfaat dan terus memberikan manfaat yang sebaiknya. Okey? Baik, itu saja daripada saya. Saya undur diri dahulu. Saya mohon maaf atas salah silap. Ingat hashtag kita, santai tapi sampai. Kita jaga Quran. Quran jaga kita. Hashtag mudahkan ngaji. Itu saja daripada saya, Ifam Mata. Saya undur diri dahulu. Dan insyaAllah minggu depan akan berjumpa dengan Ustaz Hadi dalam Moh Ngaji Semula. Assalamualaikum dan bye-bye. Sekejap. Saya salah poster. Okey. Bye-bye. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, dengarkanlah rintihan kami, rindu Nabi. Semua hamba-Mu
kasih padanya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kekasihmu sangat sempurna, sifat terpuji dalam dirinya, walau tak pernah bersua muka, namun kami tetap cinta. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kurniakanlah syafaatnya kepada kami. Semoga kita bersamanya kekal bahagia akhirat sana.